والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Pertamanya kita sama-sama lafazkan, luahkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan taufiknya dapat kita bersama-sama pada malam ni meneruskan lagi pengajian, perbincangan berkenaan dengan metodologi ataupun usul qiraat yang kita fokus kepada qiraat yang pertama iaitu qiraat Nafi' riwayat Qalun. Terima kasih kepada Kak Lina yang selalu membantu dari segi admin lah kepada line ataupun platform Zoom yang kita berada sekarang ini, yang menemukan kita semua dalam Zoom ini. Terima kasih kepada Datin Raja juga selaku pengurus kepada RH Qiraat Center yang menganjurkan program pembentangan metodologi usul qiraat 10 yang kita mula dengan qiraat Nafi' riwayat Qalun. Tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, muslimin muslimat yang Ustaz kasih sekalian, kita pada malam ini adalah sesi yang ke-8, pertemuan yang ke-8. Malam ni adalah malam 23 Syakban. Dah makin hampir dengan bulan Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan kita semua sihat, afiat, panjang usia, dapat bertemu bulan Ramadan. Tujuannya apa? Dapat qada-qada ataupun ganti-ganti yang kekurangan tahun-tahun lepas, tahun-tahun lalu. Niat kita, nawaitu kita, azam kita nak buat yang terbaik lah untuk bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan ya. Kalau tahun lepas sempat khatam 1 kali khatam, tahun ini kita akan cuba 2 kali khatam. Kalau tahun lepas 1 kali khatam, tahun ini 1 kali khatam, sama je lah. Sama je lah. Tidak ada penambahan apa-apa. Jadi cuba ya, kita cuba. Ustaz pun berpesan pada diri Ustaz lah untuk kita tambah baik apa-apa yang kekurangan pada tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Pada malam ini kita ada lagi lebih kurang 2 bab yang belum kita sentuh. Okey, Ustaz cuba share dulu di sini. Merujuk kepada buku Ustaz ini, Wangian Syurga, dalam penjelasan tentang usul riwayat Qalun. Jadi kita ada 2 tajuk lagi. Sebelum itu kita telah bincang beberapa tajuk berkenaan dengan pengantar qiraat ataupun pengenalan qiraat. Seperti yang Ustaz selalu sebut, pengenalan qiraat ini adalah kulit. Bahagian kulit yang kalau kita kata nak makan buah, setiap kulit setiap buah itu dia tak sama. Macam durian dengan tembikai tak sama jenis kulitnya, ya, bentuknya. Jadi kita boleh mengenali ini buah durian apabila kita dapat mengenal bentuk kulitnya, fizikalnya begitu. Maka kita kata itu adalah buah durian, contoh kan. Contoh. Jadi yang rasanya bahagian dalam tu belum rasa lagi. Kena buka lagi, kemudian tengok buahnya masuk dalam mulut baru boleh tahu rasanya macam mana, kan. Jadi pengenalan qiraat yang Ustaz bentang beberapa tajuk sebelum ni adalah bahagian kulit. Sebelum kita nak memahami kaedah bacaan qiraat itu, memang sewajarnya kita mengenali dulu apa dia qiraat. Jadi kita dah sentuh tentang Ustaz dah hurai berkenaan dengan maksud qiraatnya apa, riwayatnya apa, tariq, usul, farsh, al-huruf. Harap-harapnya ingatlah sebab tu tajuk pertama dah lama tu. Kemudian senarai nama-nama imam qiraat. Bagi mereka yang nak bertalaki qiraat secara jamak, ke semua qiraat dia nak baca, tak dapat tidak dia kena ingat nama-nama imam qiraat. Tapi kalau kita nak talaki dengan guru kita satu persatu, nak mengaji Qalun dulu sampai khatam, lepas tu nak ngaji Warash sampai khatam,
tak ada masalah lah, kita cuma tahu nama Qalun saja. Imam lain tak tahu lagi, tak ada masalah. Kemudian bila nak talaki imam ataupun qiraat yang baru kita kenal imam tersebut. Tapi kalau kita bercadang untuk bertalaki serentak ataupun secara jamak qiraat 10 ataupun 7 nama-nama imam qiraat itu perlu ingat secara tersusun. Ibaratnya kita ada anak-anak, anak sulungnya nama apa, anak nombor 2 nama apa, tengahnya apa, bongsunya apa. Yang tak keluar lagi tu nama apa pula. Contoh kan. Jadi kita kena tahu nama-nama tu. Kemudian oleh kerana kita bincang pasal riwayat Qalun, Ustaz bentang sedikit biografi ringkas Imam Qalun. Lepas tu kita bincang pula tentang dalil kewujudan qiraat. Hadis ada Ustaz bawakan, bentangkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meyakinkan kita bahawa qiraat itu adalah bukan rekaan ulama tetapi mari daripada Rasulullah, dan Rasulullah ambil daripada Jibril lah alaihi salam, ya, Jibril. Kemudian kita cuba kongsikan faedah mempelajari qiraat. Apa faedah yang dapat belajar qiraat ni? Buang masa ke, memenatkan kepala ke, buat jadikan stres kan dan sebagainya ke, atau apa-apa, dikongsikan faedah. Rupanya bukan faedah yang buruk kita dapat, ya. Kita belajar qiraat dapatlah faedah yang baik kerana kita belajar berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Kemudian kita bincang pasal rukun qiraat. Ingatkan solat dia ada rukun, haji ada rukun kan. Tapi rupanya qiraat pun dia ada rukun dia juga. Kemudian jelas pada minggu lepas kita bincang pasal hubungan. Kita selalu sebut Quran, kemudian kita sebut juga qiraat. Quran dengan qiraat ini perkara sama ke ataupun lain-lain? Ustaz dah datangkan pandangan-pandangan ulama yang bincang pasal hubungan antara Quran dan qiraat. Malam ni kita sebelum masuk usul riwayat Qalun, malam ni usulnya agak ringkas ataupun bukan ringkas, dia agak mudah, mudah. Ustaz daripada awal sesi lagi, awal pertemuan sebut mudah sampai ke malam akhir yang Qalun. Ni kira malam akhir perbincangan untuk Qalun, nasyid mudah je. Memang mudah. Dia tak susah, ya. Untuk kita belajar qiraat ni bagi Ustaz dia tak susah. Kita akan bincang apa? Kita akan bincang berkenaan dengan pengertian 7 huruf. Sebab tajuk yang pernah kita sentuh sebelum ni, dalil kewujudan qiraat, ada Nabi sebut Quran itu turun dengan 7 huruf. Okey, Quran turun dengan 7 huruf. Jadi kita nak tengok sikitlah apa pandangan ulama atau apa yang disebut oleh ulama berkenaan dengan maksud 7 huruf. Tapi kita tak bincang kesemuanya. Ustaz akan sentuh beberapa poin sahaja, bergantung masa. Kalau sempat kita sambung lagi. Jadi Ustaz akan sentuh beberapa poin. Kalau sudah selesai usul qiraat, usul riwayat Qalun dibincangkan, ada masa lagi, Ustaz akan sambung lagi untuk pembincangan berkenaan dengan pengertian 7 huruf, sebab kupasannya agak panjang lebar, ya. Baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis yang panjang, kisahnya panjang, kisah Umar Al-Khattab dengan sahabat Hisham bin Hakim, kisah Ubay bin Ka'ab dengan sahabat-sahabatnya, kemudian dan lain-lain lagi kisah Nabi dengan malaikat Jibril, kemudian berjumpa Rasulullah, sahabat-sahabat tadi jumpa Rasulullah, akhirnya ringkas daripada hadis tu Nabi sebut unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ada perkataan disebut sab'ah ahruf, sab'ati ahruf. Quran turun dengan 7 huruf. Jadi kita nak tengok apa maksud sebenarnya pengertian 7 huruf. Okey. Dalam menafsirkan 7 huruf yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang nakalkan jumlah perselisihan pendapat itu sebanyak 35 pendapat. 35 pendapat seperti Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dia sebut dalam kitabnya bernama Jami' li Ahkamil Quran. Dalam kitab tersebut Imam Qurtubi dia nakal, dia ambil, dia quotekan apa yang disebutkan oleh Abu Hatim Muhammad.
dia masukkan dalam kitabnya Jami' Ahkam Al-Quran sebanyak 35 pandangan. Wah, banyak ni, bukan sikit. 35 pendapat yang cuba menafsirkan maksud 7 huruf. Kenapa sampai banyak begitu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak cerita pun kepada sahabat. Bila dia sebut Quran ini turun 7 huruf, ya, Quran turun 7 huruf, maksud 7 hurufnya sekian. Nabi tak cerita perkara itu kepada sahabat. Dan Nabi tak cerita perkara itu pada sahabat. Kenapa Nabi tak cerita? Kerana tidak ada seorang pun sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Tak ada yang tanya, ya Rasulullah, kau sebut, Tuan sebut Quran itu turun 7 huruf. Apa sebenarnya maksud 7 huruf? Jadi tak ada sahabat yang bertanya. Nabi tak jawab ataupun Nabi tak huraikan. Kenapa tak tanya dan kenapa Nabi tak terangkan? Ia maklum. Bila disebut Quran itu turun dengan 7 huruf, sahabat-sahabat boleh faham maksud 7 huruf. Ya, maksud 7 huruf tu sahabat dah faham. Dia kira dah faham. Jadi fahamnya macam mana? Faham dengan mengikut pandangan mereka lah. Cuma bila ulama-ulama mutaakhirin itu bila zaman bertukar, kemudian sehinggalah satu waktu yang mana ulama cuba menjelaskan apa sebenarnya maksud 7 huruf. Maka timbullah pandangan-pandangan yang berbeza-beza sampai 35. Bukan setakat 35 sebenarnya, ada ulama yang menyebut jumlah perselisihan itu mencapai 40 pendapat. Sampai 40 pendapat seperti yang disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau kita baca kitab-kitab Ulumul Quran, banyak disusun oleh ulama-ulama tentang Ulumul Quran dalam bahasa Arab lah yang ni. Yang ni Al-Itqan fi Ulumil Quran ada menyebut Ulumul Quran tu satu kitab yang bincang pasal Al-Quran lah. Dibincangkan maksud Qurannya, apa makkiyahnya, madaniyahnya, apa maksud asbabun nuzul, ya, dan sebagainya ada disebut dalam kitab Ulumul Quran. Jadi sampai 40 pendapat. Baik. Maknanya banyak ya pandangan-pandangan yang ulama menghuraikan maksud 7 huruf. Para ulama dahulu, tapi poin yang pentingnya sebanyak-banyak pendapat, 35 pendapat, 40 pendapat, ulama dahulu dan ulama sekarang ini semuanya sepakat. Semua sepakat dan tidak ada yang menyebut iaitu huruf sab'ah itu bukanlah bermaksud qurra yang 7. Bukanlah Nabi kata Quran itu turun dengan 7 huruf. Apa makna 7 huruf? Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir. Tak. Ya, bukan refer kepada 7 imam qiraat itu. Kerana Nabi sebut perkara itu, imam-imam ini belum lahir pun lagi. Tak wujud pun lagi. Ya, ulama-ulama ini tak wujud pun lagi. Jadi bukanlah Nabi menyebut 7 huruf itu adalah merujuk kepada 7 imam ini. Ya, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Tak. Okey. Kenapa tak? Sebab di sana bukan 7 qiraat saja. Ada lagi 3 qiraat yang sahih juga, ya. Ada lagi 3 qiraat. Tadi baru sebut 7. Kalau kita anggap Nabi sebut Quran turun 7 huruf itu bermakna 7 qiraat, apa hal pula dengan qiraat yang 3 ni? Sedangkan qiraat yang 3 ini juga sahih. Maknanya sampai bersambung sanad kepada Rasulullah. Bahkan dikira ibadah kalau kita bacanya luar solat ataupun dalam solat, ya. Jadi qiraat itu dia tak terbatas kepada 7 qiraat sahaja. Bukan terbatas kepada 7 qiraat sahaja, tetapi ada lagi 3 qiraat. Lepas tu ada sughra lagi, ada kubra lagi. Sebab itu ulama dahulu dan ulama sekarang ini tidak ada seorang pun yang mengatakan 7 huruf itu bermakna merujuk kepada imam-imam qiraat ini. Okey, imam yang 7 itulah. Baik.
Oleh kerana banyak sangat pendapat, 40 sampai pendapat sampai 40 pendapat, Ustaz ambil pendapat yang disebut oleh Abul Fadl Ar-Razi. Ambil pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Az-Zarqani juga, dan ini adalah pendapat yang paling tepatlah bagi banyakkan ulama menyebut ini adalah pendapat yang paling tepat. Ada juga di sana yang menganggap pendapat yang lain itu tepat. Masing-masing, sebab benda tu benda khilaf, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Cuma yang Ustaz lebih cenderung adalah pendapat yang disebut oleh Abul Fadl Ar-Razi. Dia kata maksud 7 huruf itu ialah merupakan perbezaan. 7 huruf itu adalah perbezaan. Perbezaan yang tak terkeluar daripada 7 perkara. Ada perbezaan yang kita jumpa masa kita talaki qiraat, kita akan jumpa perubahan-perubahan, perbezaan-perbezaan. Jadi perbezaan tersebut itu dia tak lari daripada 7 perkara. Dia akan ada salah satunya daripada 7 ini. Jadi kita tengok malam ni, mungkin untuk yang pertama ini, sesi pertama ini Ustaz akan kongsikan 3 saja. 3 saja sebab kita nak sambung dengan usul, metodologi, kolon. Kemudian kalau ada masa lagi kita sambung lagi yang 4. Okey. Baik. Yang pertamanya ialah perbezaan, ya, kita sebut tadi 7 huruf ialah perbezaan. Perbezaan tak keluar daripada 7 perkara. Perkara pertama ialah perbezaan nama-nama dari segi mufrad. Dalam qiraat akan jumpa perbezaan bacaan dari segi mufrad, kata tunggal. Maksudnya ada qiraat yang baca dengan kata mufrad, tunggal. Ada qiraat ini pula baca dalam bentuk jamak, plural. Jadi itu berlaku perbezaan. Yang ni baca mufrad, yang ni baca jamak. Okey, itu kira perbezaan lah tu. Ataupun dari segi mudzakkar, ya, mudzakkar. Ada yang baca dalam bentuk mudzakkar, ada yang baca dalam bentuk muannas. Dan lain-lain lagi perbezaan dari segi perbezaan nama lah, ya, perbezaan nama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dalam ayat walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Perhati kalimah yang bergaris. Dalam kalimah ini, ayat yang Ustaz tunjukkan tadi, bacaannya liamanatihim. Ini dipanggil dalam bentuk jamak. Kalau kita terjemahkan, dia menjadi makna amanah. Banyaklah amanah tu. Banyak amanah. Ya. Itu yang bagi setengah qiraat. Banyakkan qiraat yang baca li amanatihim. Manakala ada qiraat yang satu qiraat ini yang kita sebut sebagai qiraat Ibnu Katsir, dia baca dalam bentuk mufrad. Ayat yang sama, dia baca nun tak dipanjangkan, li amanatihim. Li amanatihim menjadi satu amanah. Bermaksud satu amanah. Li amanatihim. Jadi itu perbezaan dari segi jamak dan juga mufrad. Sebab itu kita kena jaga-jaga dalam Al-Quran, panjang pendek itu boleh mengubah. Antaranya lah, salah satu perubahannya ia boleh mengubah dari segi bentuk kuantiti. Jangan pandai-pandai nak memanjang tempat yang tak ada tanda mat. Tu kena hati-hati. Ya. Secara tak langsung. Tanpa kita sedar. Kita ingatkan biasa-biasa je. Contoh kita baca, kalau kita katakan ayat inilah. Contoh kita tak panjangkan nun. Tak panjangkan nun. Walladzina hum liamanatihim. Ada tanda panjang, kita tak panjang. Ataupun dia tak ada tanda panjang, ataupun kita baca yang tak ada tanda panjang, tiba-tiba kita panjangkan. Walladzina hum liamanatihim. Dia boleh berubahkan kuantiti. Dan
Kalau kita nak baca pendek di dalam ayat ini, bagi Ibnu Katsir akan baca seperti inilah. Walladzina humu, itu kaedah dia lah. Kita akan bincang nanti. Walladzina humu li amanatihimu wa Dek, kenapa macam ni? raun. Ya, walladzina humu li amanatihimu wa ahdihimu raun. Okey? Baik. Ustaz bawakan contoh yang kedua. Nak bagi nampak lagi. Panjang pendek itu boleh mengubahkan kuantiti. Watammat kalimatu. Perhatikan kalimah. Kalimatu. Perkataan kalimatu. Yang atas dengan yang bawah tu berbeza. Watammat kalimatu. Yang bawah watammat kalimatu. Jadi yang atas tu bacaan kita tu hafz. Watammat kalimatu, tiba-tiba tuan-tuan baca watammat kalimatu rabbika, terpanjang. Kalimatu. Panjang gitu je. Kita ingatkan biasa-biasa je. Watammat kalimatu ra. Itu dah panjang. Rupanya dengan panjang begitu dia berubah makna dari segi kuantiti. Kalimatu tak panjang jadi satu kalimah. Kalimatu jadi makna kalimah-kalimah. Kan? Itu bahasa Arab punya caralah. Sebab tu kena hati-hati ya, panjang pendek tu. Kita dalam bahasa Melayu kita mungkin tak adalah berubah banyak sangat. Kalau kita cakap ya, kalau kita cakap contohnya kita kata apa khabar? Kita sebut pendek kan? Apa khabar? Apa khabar? Panjang sikit. Tak berubah juga mana apa khabar? Samalah juga kan? Okey, bahasa Arab jangan ya, dia ada boleh berubahkan makna. Okey. Yang kedua ialah perbezaan pada tasrif fi'il. Tasrif fi'il. Ini berkaitan dengan ilmu saraf. Ilmu saraf. Jadi dalam qiraat dia biasa juga kita jumpa ayat-ayat yang berbeza dari segi kata perbuatan. Kata perbuatan ada yang baca dalam bentuk past tense, fi'il madhi. Kalimah yang sama juga boleh jadi berlaku dengan kata perbuatan present tense, mudhari'. Mudhari'. Dan boleh juga berlaku yang ni baca past tense, yang ni baca dalam bentuk fi'il amar, kata perintah. Kata suruhan. Yang ni perbuatan menunjuk telah berlaku. Datang qiraat ini baca dalam bentuk menunjukkan kata perintah. Seperti firman Allah qala rabbihkum bil haqq. Qala, kalau kita perhati kalimah bergaris tu qala. Diejakan qaf lam tapi ada alif tengah tu. Ada alif pada huruf qaf. Qala, ia memberi makna telah berkata. Dia telah berkata, past tense lah. Okey. Tapi ada qiraat kalimah yang sama, ayat yang sama, surah yang sama, dia tak baca qala. Dia baca qul. Bacaannya ialah qul. Struktur kalimah tak berubah. Dia tetap qaf lam. Yang berubahnya ialah sebutan. Yang ni qala, yang ni qul. Walaupun bunyinya lain, struktur kalimah tak berubah. Itu salah satu hikmah ataupun ciri-ciri penulisan resam Osmani. Kenapa dia tak eja qala rabbihkum dalam ayat ini dengan qaf alif lam? Kita faham di sini ada qiraat yang bukan baca qala tapi bacaannya ialah qul. Berbeza dengan kalau kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 30, dieja qaf alif lam wa iz qala rabbuka lil malaikah. Nampak dia dah eja qaf alif lam. Banyakkan imam qiraat, semua qiraat qiraat 7 10 pada ayat surah Al-Baqarah ayat 30 itu semuanya baca qala, tak ada yang baca wa iz qul, tak ada. Tapi surah Al-Anbiya ada perbezaan. Jadi kalau kita perhati dalam penulisan Al-Quran, seronok kalau kita dapat gali, belajar, mendalami tentang resam Osmani.
Ya. Kenapa dia eja begini, kenapa dia eja begitu. Ya. Okey. Ini yang ketiga lah yang saya rasa untuk perbincangan pada malam ni tentang pengenalan qiraat. Yang ketiga ialah perbezaan dari sudut i'rab. Dari sudut i'rab. Ini juga berkaitan dengan tata bahasa bahasa Arab. Berkenaan dengan beza dari sudut baris. Bahasa Arab, berubah baris, dia ada sebab-sebab dia. Merujuk kepada huruf yang terakhir. Berubah sesuatu baris pada sesuatu kalimah, dia ada perbezaan dari sudut kaedahnya yang kita sebut sebagai ilmu nahu. Ya, ada kaitan dengan i'rab. Contohnya ayat fatalaqa Adamu. Dalam qiraat ada yang baca Adamu seperti kita Hafs baca Adamu, ya, dengan baris hadapan fatalaqa Adamu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran dia duduk bawah sekali muka surat 6, Adamu mim baris depan. Kenapa dia jadi baris depan? Kalau kita belajar bahasa Arab, kerana dia menjadi fa'il, iaitu pelaku. Ya, pelaku. Orang yang melakukan dia kena jadi baris depan. Itu kaedahnya. Tapi ada qiraat yang baca Adama. Adama. Kalau i'rabnya dia dah jadi maf'ulun bih. Jadi ada qiraat iaitu qiraat Ibnu Katsir. Dia baca fatalaqa Adama. Ketika itu bukan pelaku lagi yang kena buat. Yang kena buat. Okey. Jadi di sini dia panggil beza dari sudut i'rab. Tengok di sini Adama, maka yang fa'ilnya ialah pada kalimatun. Itu adalah berkenaan dengan kita panggil beza dari sudut i'rab. Banyaklah. Kau aku sepak mulut kau kan. Dalam bacaan kita, dalam bacaan Al-Quran masa kita talaki qiraat, perbezaan baris di hujung-hujung kalimah. Jadi kita pun faham, oh ini beza dari sudut i'rab, ya, beza dari sudut i'rab. Okey, alhamdulillah. Selesai. Okey, selesai 3 poin yang Ustaz kongsikan untuk berkenaan dengan maksud kepada 7 huruf yang diambil pendapat Abu Fath Ar-Razi. Perbezaan tak terkeluar daripada 7 perkara, kita sebut 3 dulu. Okey. Baik, kita nak sambung terusnya. Berkenaan dengan babul fath imalah dan di antara dua lafaz yang kita bincang minggu lepas tentang bab al-fath imalah di antara dua lafaz. Ada kalimah yang kena baca dengan imalah, ada yang kena baca dengan dua wajah. Ya. Fathah boleh, taklil pun boleh. Jadi pada malam ni nak ulang balik yang poin pertama berkenaan dengan kalimah at-Taurah. Nak ulang balik sebab kita tahu pada minggu lepas kita dah sebut kalimah at-Taurah bagi Qalun dia boleh baca dua wajah, ya. Saya ulang balik, dia boleh baca dua wajah. Satu dia boleh baca fathah at-Taurah dan dia boleh baca taklil at-Taurah. Boleh dua lah. At-Taurah. At-Taurah. Kalau kita talaki, setiap kali jumpa kalimah At-Taurah, kalau tuan-tuan nak baca ke semua wajahnya, baca kedua-dua. At-Taurah. Lepas tu At-Taurah. Boleh? Okey. Cuma, ada kala kita akan jumpa ayat yang mana dalam ayat tersebut, dia berimpun. Ada mim jamak, ada mak munfasil, dan di tengah-tengah itu ada kalimah At-Taurah. Okey, tengah-tengah itu ada kalimah At-Taurah. Ini adalah contoh pattern ayat yang pertama, iaitu ada mim jamak duduk di awal, jumpa pula kalimah At-Taurah, pergi lagi jumpa pula mak munfasil. Maka di sini kita boleh buat 5 wajah. Okey, 5 wajah. Ini susunannya. Okey, susunannya. Ini dah kongsi yang minggu lepas. Nak ulang kaji sikit je. Okey. Iaitu pertama, kalau ikut di jadual ini, kita mula-mula kita baca
matikan mim, ya, iskankan mim sampai at-taurah kita buat fathah. Walau annahum, matikan mim, aqamut taurah, itu kita fathahkan. Wal injila wa ma, kita dah naik terus kepada 4 harakat. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Ada banyak mim jamak dalam tu, dia follow yang pertama lah. Kalau yang pertama dah matikan, semua mati-matikan mim jamak. Iskan tu mematikan. Okey, itu satu. Yang kedua, kita ulang balik dengan matikan mim. Walau annahum aqamut taurata, kita taklil. Nombor 2 kan, taklil. At-taurata wal injila wa ma dah boleh qas, boleh 2 harakat. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, matikan semua mim jamak. Yang ketiga, matikan mim sekali lagi. Walau annahum aqamut taurah, kita taklil lagi. Wal injila wa ma, 4 harakat, ya. Kemudian terus matikan mim. Yang keempat, baru kita baca silah. Bila kita baca silah mim jamak, maka pada kalimah at-taurah kita fathahkan. Walau annahum, 2 harakat. Aqamut taurata wal injila wa ma, 2 harakat. Ya, 2 harakat mak munfasil. Unzila ilaihimu, silah mim jamak sebab awal tadi kita dah silah. Okey, yang last kali kita terus baca at-taurah dengan taklil. Ya, dengan taklil. Bila kita baca taklil, maka pada mad munfasil dah kena baca dengan 4 harakat. 4 harakat tawassul. Walau annahum, di situ kena 4 lah sebab bertemu hamzah. Aqamut taurata wal injila wa ma, dah kena 4 harakat. Unzila ilaihimu, situ kena 2 je sebab tak bertemu hamzah. Jadi itu 5 wajah bagi kolon. Wah, nampak macam mana ni nak ingat ni. Pening ni nak ingat ni kan. Banyak 5 wajah. Kalau 2 wajah pun boleh tahan sikit. Itu pun tak berapa nak ingat juga. 2 wajah kan. Ini dah bagi 5 wajah. Lagilah pening. Tak payah bimbang lah. Kalau tak ingat, tulis je lah. Tulis je. Tanda je. Masa nak talaki, sampai ayat ni, buka je lah. Buka. Bila dah selalu baca lama-lama, dia ingat lah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan dah boleh ingat hukum izahar halqi yang 6 huruf tu. Ya, ada orang sampai 6 tahun tak ingat-ingat izahar halqi 6 huruf. Tapi kita dah ingat sebab kita dah selalu bincang, kita selalu sebut, kita dah boleh ingat lah. Kan? Kalau tak selalu bincang, bukan setakat izahar halqi, iqlaq pun tak ingat huruf apa. Kan? Itu contoh. Okey. Sekarang ni kita nak tengok yang kedua. Pattern yang kedua. Pattern yang kedua ialah jika berhimpun mim jamak dan mak munfasil dengan kalimah at-taurah, cuma kalimah at-taurah dia duduk awal. Dia duduk awal daripada 2 hukum tersebut. Contohnya saya ambil daripada surah Ali Imran. Qul fa'tu bit-taurati. Dah jumpa awal-awal dah at-taurah. Kita tahu at-taurah ni boleh 2, fathah dan taklid, tahu. Tapi oleh kerana depannya fatluha, ada mak munfasil pula. In kuntum, ada mim jamak pula. Okey, Suzi Zain. Ada yang tanya. Ya, on mic. Oh, ini dekat Paris ni. Jauh daripada tempat ustaz ni. On mic. Ut. Dah boleh dah. Tadi kan ada authority tu memang kena unmute. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Tadi dia tak bagi saya unmute. Nak tanya je. Ya. Yang pasal nombor 1 tu kan, saya nak tanya, mungkin Ustaz dah sebut tapi saya tak ingat. Kenapa kita tak baca wajah iskan dengan qasar sebagai wajah pertama? Kenapa kita terus tawassul? Oh. Okey. Sebabnya ialah inilah toriknya. Toriknya macam tu. Dia dari segi susunan wajahnya, kalau dah matikan mim jamak, at-taurah kena fathah
dia tak ada dalam bacaan Thoriq Syatibi yang baca dengan qas mad munfasil. Dah tak boleh nak baca. Contoh kita katakan kita baca baca hafs lah misalnya. Baca hafs. Bila kita baca hafs sampai jumpa ayat yang terdapat sin duduk atas. Sod duduk bawah. Kenapa baca sin? Kenapa tak baca sod? Sebab Thoriqnya baca sin. Kita tak boleh baca sod. Boleh tak boleh? Boleh, tapi bukan Thoriq Syatibi lah. Jadi dia ada track dia tersendiri. Begitu. Jadi ini dipanggil dalam bab tahrirat lah. Tapi walaupun ada juga yang mana dia taklah menegahkan maknanya semua boleh baca. Kalau dah baca matikan mim atau ra atau reh, buatlah 2. Wama mak munfasil buatlah 2 dengan 4. Ada juga yang buat gitu. Tapi secara kajian, penyelidikan yang cuba mereka menyusun, ini track sampai kepada Syatibi, rupanya tak ada bacaan yang matikan mim jamak dan fathah atau roh berserta dengan 2 harakat mak munfasil. Itu je. Jadi Ustaz nak tanya lagi, kalau maknanya kita macam kita boleh baca riwayat Qalun tu, kita kena ready dah tulis nota dalam Quran bahawa okey, ni kena 5 wajah tak ada qasar. Sebab kita kan biasa first wajah pertama tu 2 harakat. Kalau kita wajah kedua tu kita 2 harakatkan wajah pertama Ustaz. Wajah pertama tu kita munfasil 2 harakat. Automatik kita munfasil. So maknanya kita kena notekan, kita kena tawassut ke Ustaz? Ya, betul. Kita kena terus pergi mengikut jadual ini. Dah ready awal-awal lah. Jadi kalau tak tanda dalam Al-Quran pun, kita ada satu layang kecil. Masa kita talaki tu, kertas tu dah ready dekat kita. Lama-lama dia akan ingat lah jadual ini. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Baik. Yang ni tengok ya, pattern ayat ini at-Taurah jumpa dulu, lepas tu mak munfasil, lepas tu mim jamak. Susunannya tetap 5 wajah. Dia cuma terbalikkan je lah. Dia terbalik je. Kalau kita dah dapat poin yang ni sebenarnya, balik je. Tapi mungkin tak berapa nak nampak, salin je senang. Kan? Itu kalau kita baca Fatah, at-Taurah, ul fa'tu bit-Taurati, Fatah, maka sampai di mak munfasil, kita start dengan qas fatluha, sebab Fatah atau Taurah boleh qas munfasil. Ya, kalau kita tengok yang tadi, nampak tak? Fatah at-Taurah boleh qas munfasil dekat mana? Line track dia nombor 4. Track dia nombor 4. Fatah at-Taurah boleh qas munfasil. Bila kita tengok track yang keempat, pada mim jamak dia buat apa? Dia silah. Sebab itu pada yang ni, pattern yang ni, track pertama dia, Fatah at-Taurah, qas munfasil, dia terus jadi silah. Dia tak jadi iskan. Dia tak boleh iskan. Ya, track dia gitu. Fatah at-Taurah, qas munfasil, silah mim jamak. Kemudian kita pun baca sekali lagi Fatah at-Taurah, kita nak buat kepada apa? Kita ubah fatluha daripada qas naik tawassut. Ya, naik tawassut. Bila kita dah tawassut, maka barulah mim jamak boleh iskan. Boleh iskan. Kita tak tapi dia tak boleh qas. Okey, kemudian wajah yang ketiga, kita taklil. Qul fa'tu bit-Taurati. Bila kita taklil, fatluha boleh qas, min jamak tak ada masalah, boleh iskan. Dan kemudian bila kita baca Taurah tu dengan taklil, mak munfasil, qas boleh, tawassut boleh, dalam keadaan min jamak kita iskan. Tapi bila kita nak baca dengan wajah silah mim jamak, dia cuma hanya baca dengan tawassut, dia dah tak boleh qas. Boleh faham tak? Yang penting faham. Ingat itu belakang kira. Ingat tu memanglah tak boleh ingat lagi rasanya. Nak hafal sekarang ini tak ada masa nak hafal ni. Kan? Tak sempat nak hafal lah sebab kita nak belajar yang lain lagi.
Bukan ada masa, okey hafal semua, Ustaz bagi masa setengah jam. Okey masa. Faham je dulu. Nampak track ni, oh kita boleh buat. Ini track kedua, ini track ketiga. Senang je. Ya? Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, ini pattern yang ketiga terakhir lah. Jika berhimpun mim jamak dan mak munfasil dengan kalimah at-Taurah terletak di akhir ayat. Sekarang ni at-Taurah duduk akhir pula. Tapi kita akan jumpa hukum pertama ialah mak munfasil. Lepas tu baru jumpa mim jamak. Sama juga 5 wajah di pusing yang sama juga patternnya. Okey, kita tengok. Sekarang ini yang main kepada track itu ialah mak munfasil wa qaffaina. Ustaz tertinggal waw. Wa qaffaina ala qas. Baca 2 rakaat dulu. Atharihim, matikan. Sampai di at-Taurah dah kena taklil, tak boleh fatah. Ya, kena taklil terus. Kemudian baca mak munfasil qas. Lepas tu tadi dah selesai dah iskan. Baru kita buat silah. Masa kita buat silah baru boleh fatah. Boleh fatah tapi taklil tak boleh pula. Kemudian kita tawassut pula mak munfasil wa qaffaina ala sampai di mim jamak, matikan. Bila kita tawassut pada at-Taurah, ingat dia boleh fatah dan dia boleh taklil dalam keadaan mim jamak iskan. Ya, mim jamak iskan. Bila tawassut matikan mim jamak, maka fatah taklil boleh. Tapi bila kita baca silah, dia cuma taklil saja, fatah dia tak boleh. Okey? Ustaz nak tanya. Ya, Kak Yati. Kalau kita nak wakaf Taurat itu kalau taklil tu kita wakaf macam mana Taurah Wakaf tu. kan ta marbutah jadi hal lah, sama dengan haf juga, cuma bunyi je taklil. Minat Taurah. Minat Taurah. Tukar jadi ha juga, sama dengan haf. Cuma taklil, dalam keadaan taklil lah. Kalau nak baca taklil, kalau nak fatah, minat Taurah. Fatah. Samalah. Okey? Terima kasih Ustaz. Baik. Terus kita pergi selesai ya. Selesai tentang kalimah at-Taurah. Masuk tajuk yang ke-12, bab ya idhafah. Ya idhafah. Ya idhafah pada istilah qurra ialah ya tambahan. Ya idhafah ni ya tambahan. Tapi bukanlah idhafah tu maknanya tambahan. Nak cerita dia ni merupakan ya tambahan. Bila sebut ya tambahan, dia bukan asal kalimah tu. Sebab huruf ya ni kadang-kadang menjadi asal kepada kalimah. Dia bukan tambahan-tambahan, bukan imbuhan, tak. Setengah-setengah lah. Tapi yang ni kita nak ceritakan, ya ni bila sebut ya idhafah merujuk kepada dia adalah ya tambahan. Dan fungsi dia atau maksudnya ialah menunjukkan ke atas mutakallim. Merujuk kepada ganti nama pertama. Saya, aku, I, apa lagi? Kawe, kemo dalam dialek Kelantan lah. Ambo. Tu maknanya ya mutakallim lah tu. Ya mutakallim. Saya. Okey. Hukum ya idhafah bagi dia ada beberapa kaedah ya. Kita nak bincang pasal ya idhafah ini, pertama Ustaz dah perkenalkan apa dia ya idhafah, boleh faham? Maknanya ya tambahan. Dia bukan ya asal. Dan poin yang penting juga dia bermakna aku. Okey, dia bermakna aku. Kaedah pertama, bagi riwayat kolon, ya idhafah dibaca dengan baris atas bila bertemu dengan hamzah qata'. Itu poin pertama. Itu kaedah pertama. Bila jumpa je hamzah qata', tahu kan hamzah qata' yang ada kepala ain atas tu, duduk atas ke? Tak kisahlah. Hamzah qata' itu baris apa? Baris atas, baris bawah, baris depan. Yang penting dia tu hamzah qata'. Okey? Maka ya idhafah akan dibaca dengan baris atas. Contoh, qala inni, dia telah berkata, sesungguhnya aku.
Aku, ada perkataan aku di situ. A'lamu, lebih mengetahui. Berjumpa apa tu? Ya tu berjumpa apa? Jumpa hamzah qata'. Hamzah qata' baris atas. Jadi kaedahnya ialah ya idhafah tersebut kena baca dengan baris atas. Qala inni ya. Jadi baris atas. Jangan panjang, bukan suruh panjang. Suruh hidupkannya baris atas je. Qala inni a'lamu. Bukan baca qala inni a'lamu. Itu dah jadi panjang. Tak suruh pun panjang. Suruh hidupkan dia baris atas je. Bukan kata bersambung dengan mat, tak, ya. Hidupkan dengan baris atas. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang kedua, fataqabbal minni. Nampak minni tu? Minni, daripada aku. Ada maksud aku tu. Innaka, sesungguhnya engkau. Jumpa hamzah qata' baris bawah. Maka baca qalun. Fataqabbal minni ya innaka antas samiul alim. Okey, kemudian wa inni u'idzuha. Nampak ya? Dan sesungguhnya aku, mana aku juga. U'idzuha, minta dilindunginya, ya. U'idzuha. Jadi di sini pun sama. Wa inni ya u'idzuha, hidupkan ya baris atas. Itu kaedah pertama. Tapi jangan bimbang kalau kita baca Quran Qadun, kita baca dengan guna Quran Qadun, dia dah siap-siap pun letak baris. Dia dah letak pun baris atas. Tak susah pun nak baca. Tapi selaku kita yang belajar dan ada target nak jadi pengajar pula, nak jadi guru qiraat misalnya, bolehlah cerita kepada anak murid bila kita tahu kaedah. Bukan bergantung sepenuhnya kepada Quran Qadun tersebut, tapi kalau kita diberikan Quran Hafs pun kita mampu baca dengan Quran Hafs mengikut riwayat Qadun bila dah tahu kaedah ni lah, ya. Tapi kalau dah malas sangat nak buat homework tu, guna Quran Qadun senang. Dia dah siap tukar, ya. Beli yang warna-warni dah siap buat warna merah apa semua tu, lagi senang. Pengecualian, tapi pengecualian maknanya jangan rasa senang sangat. Yang Quran, dah tahu kaedah ni, guna Quran khas pun senang lah, ya, dah tahu kaedah. Hati-hati, ada tempat yang dikecualikan. Ada beberapa tempat yang tak baca mengikut kaedah di atas, tapi dia dibaca dengan ya tersebut dimatikan juga, walaupun bertemu dengan hamzah qata'. Tempat-tempat yang dikecualikannya itu adalah sebagaimana berikut. Ini yang disenaraikan, iaitu pertama dalam surah Al-Baqarah ada pada ayat 40. Kalau ikutkan sepatutnya baca baris atas. Wa aufu bi'ahdi, janji aku. Jadi ada makna aku juga di situ. Sepatutnya kena baca wa aufu bi'ahdi ya ufi. Baca dengan baris atas sepatutnya. Kerana apa? Kerana ya idhafah bertemu dengan hamzah qata'. Tapi tak dibaca begitu. Fadhkuruni, maka ingatlah kepada aku. Azkurkum, sepatutnya baca fadhkuruni ya azkurkum, tapi tak, ini dikecualikan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya, kenapa Ustaz baca begitu? Ustaz akan jawab, dikecualikan je lah. Kenapa dikecuali? Kerana dia dikecualikan. Itulah yang Ustaz mampu jawab. Lebih daripada tu dah tak pandai lagi nak jawab. Kenapa dikecualikan? Sebab dia dikecuali lah. Kan? Boleh jugalah sebut kenapa begitu. Itulah merujuk kepada ataupun mengikut periwayatannya seperti itu. Dibacanya begitu. Ya, ada yang ikut kaedah, ada yang tak ikut, yang terkeluar daripada kaedah. Nak sebutnya ialah Quran ini dia tak semata-mata berpegang kepada kaedah, belajar teori, tajwid, belajar begitu, belajar begini secara teori, kan, tanpa ada lagi proses talaki. Dia tak boleh, tak dapat tidak, kena ada yang keduanya ialah secara talaki itu yang mustahak. Okey, qala anzirni, samalah juga ya, sepatutnya baca dengan baris atas. Okey, kalau lihat Ustaz ringkaskan masa sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dan boleh rujuk dalam buku Ustaz lah. Ini ada kedua tempat.
Ustaz nak jimatkan masa, boleh rujuk di halaman buku Ustaz ni pada halaman 46, dan di sini pun Ustaz tunjukkan, tapi Ustaz tak bacalah satu persatu ya, sebab banyak. Ada 22 ya. Okey, yang tu semua bergaris tu yang dikecuali lah. Okey, ni 8, yang ke-9, yang ke-10, ada tempat yang Ustaz akan uraikan sikit, nombor 19 nanti. Yang ke-11 ini ya, 12, 13, tuan-tuan nak salin yang ni tak payahlah ya, sebab banyak tu nak salin tu. Habis berapa jam tu nak salin. Sebenarnya nanti tengok dalam video pula sekali lagi. Okey. Kemudian oh betul. Inilah pengecualiannya Kak Ros. Ini saja pengecualiannya yang disenaraikan ini saja. Okey. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, perhatikan yang ke-19 ni. Yang 19 ni lain cerita sikit. Yang ke-19 surah Fussilat ayat yang ke-50 harus dibaca dua wajah. Bila dikatakan harus baca dua wajah, harus dua wajah lah. Ya. Boleh baca mati wala irji'tu ila rabbi innali, matikan ya. Kemudian boleh baca dengan baris atas wala irji'tu ila rabbi ya innali, boleh baca baris atas. Ada yang special kan, macam masalah sin dengan sod tadi lah. Sin duduk atas, baca dengan sin. Tapi ada dalam surah At-Tur special pula, boleh dua pula. Boleh baca sin, boleh baca sod. Sin duduk bawah sod kan. Sin duduk sin duduk bawah sod. Kita kata baca dengan sod lah, sebab ikut baca yang ditulis di atas. Tak, rupanya surah At-Tur itu dia dah boleh baca dengan dua wajah. Itu ada yang special gitu. Ya, dalam bacaan Hafs sendiri, oh yang ini satu wajah, yang ini boleh dua pula. Jadi berbeza-beza. Okey. Ini 20, ini 21, ini 22. Selesai. Kan cepat belajar tu. Itu tunjuk 22 tempat habis. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Waalaikumsalam. Ya Kak Susi. Sorry saya kacau lagi Ustaz. Saya perasan yang idhofah ni, maknanya di depan dia hamzah kotak. Tak apa, Ustaz buka. Siapa yang nak bertanya, kalau Ustaz tahu jawab, Ustaz jawab. Kalau tak tahu, Ustaz jawab juga. Jawab tak tahu. Okay, Ustaz, yang semua Ustaz, contoh Ustaz bagi yang 22 ni kan, dia actually sebenarnya mad munfasil kan. So adakah sebab bila Ustaz tukarkan ya tu baris ke bawah macam mana, dia ini jadi 4 harakat, lepas tu dia tu kan, lepas tu mad munfasil. Adakah dia tak beza dia punya makna sebab ini ya, tak ada beza ke Ustaz? Faham tak soalan saya? Sekali lagi. Okey, sekali lagi okey. Lagi. Contoh-contoh Ustaz bagi semua tu adalah mad munfasil sebab ini 4 harakat, lepas tu jumpa hamzah kotak, dia 4 harakat, so munfasil lah kan? Betul. Okey. So Ustaz kata ya idhofah tu tukarkan dia tukarkan situasi tu dia hamzah kotak tu akan berbaris atas kan. Okey. Macam ini a'lamu tu kan. So bila Ustaz dalam kolon kita inniya, adakah perkataan inniya itu mengubahkan makna ini kan? Apa beza dia? Ini dengan inniya. Faham tak Ustaz? Okey, faham. Baik. Okey. Baik, di sini kita tengok nampak berbeza dari segi baris lah. Yang Hafs baca mati kan. Maka bila baca mati, sekarang ni yang mati tu adalah huruf mad. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, maka dia jadi mad munfasil. Sebab pertemuan itu kalimah yang berlainan. Jadi mad munfasil. Hafs akan baca 4 harakat. Okey, ini bermakna sesungguhnya aku. Tiba-tiba bacaan kolon mengikut kaedahnya. Kalau ya mutakallim bertemu dengan hamzah qata, dia kena baca baris atas. Maksudnya, maknanya tak berubah. Dia tetap menjadi makna aku juga, ya, aku. Sesungguhnya aku, dia tak berubah walaupun berubah baris di sini. Dia berubah baris ada kaedahnya. Bukan berubah baris yang menyebabkan berlakunya perubahan makna, tak. Ya, macam kita baca lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Waliya, nampak tak? Ya berbaris tak? Waliya, ya berbaris. Apa makna waliya? Waw makna dan. Lam tu baris bawah maknanya bagi.
Ya yang hujung tu baris tu bermakna aku. Ada juga yang baca tak bariskan ya. Lakum dinukum wali di dia baca mati. Tak terjemahnya makna dan bagi aku. Di sini tak berubah baris ya Kak Suzy. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Okey. Ustaz. Assalamualaikum. Salah. Okey. Tuan-tuan dan puan ada nak bertanya? Terus tak ada masalah. Okey, kita bincang ya, kita bincang. Yang seterusnya kaedah kedua, rasanya dah boleh faham jelas ya. Itu kaedah pertama. Banyak ke kaedah ni? Banyak ya, banyak. Tak adalah banyak sangat ya. 3 je kaedah. Ni yang kedua. Okey, yang kedua ialah ya mutakallim. Masih lagi ya mutakallim. Kenapa ya mutakallim? Dia merujuk kepada ya idhafah. Dibaca dengan baris atas juga bila selepasnya terdapat hamzah wasal. Tadi hamzah qata'. Rupanya bila bertemu hamzah wasal pun kena baca baris atas juga. Sama ada hamzah wasal itu selepas hamzah wasal ada lam ta'rif. Kalau kita belajar tajwid kan ada disebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah kan. Ada lam tu. Lepas hamzah wasal ada lam tu. Sama ada bertemu dengan hamzah wasal dia bersambung dengan lam ta'rif. Ini mana-mana tempat lah. Mana-mana tempat. Dalam Al-Quran. Ustaz datangkan contoh satu je. Qala la yanalu ahdi. Ada ya. Ahdi. Okey. Mana aku tu? Janji aku tu situ. Az-zalimin. Jadi kita baca ahdi az-zalimin. Tapi kolun dia baca ya baris atas. Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Apa kaedahnya? Depannya ada hamzah wasal. Lepas tu pula ada lam ta'rif. Jumpa lagi pattern, jumpa ayat yang patternnya macam ni, hidupkannya baris atas. Kalau kita pakai Quran Hafs lah. Kalau pakai Quran Qalun, dia dah siap letak baris atas. Tapi kalau kita baca Quran Qalun, tak dibincangkan benda ni, kita takkan tahu. Kita baca je baris atas, bacalah baris atas. Ya, tak ada baris saja. Ini kita tambah maklumat ya. Okey. Begitu juga kalaulah hamzah wasal tu tak ada lam ta'rif. Tapi kalau tak ada lam ta'rif, dia cuma ada pada 4 tempat sahaja. Ya, tak bersama dengan lam ta'rif, itu pada 4 tempat sahaja. Ini tempatnya wastana'tuka li nafsi. Nampak ada ya, depannya ada hamzah wasal. Okey. Bila bertemu hamzah wasal, depannya tak ada lam ta'rif. Bagi bacaan kolon dihidupkan ya. Ya, itu Ustaz buat dah mengikut Quran yang kolon. Wastana'tuka li nafsi yadhhab. Kalau sambung li nafsi yadhhab. Wala taniya, yang kedua ya surah Taha, wala taniya fi dzikri yadhhaba. Fi dzikri yadhhaba. Yang ketiga, inna qaumi yattakhadhu. Okey, dia bertemu hamzah wasal. Hamzah wasal tak ada lam. Kemudian yang keempat yang terakhirnya ialah mim ba'dismuhu Ahmad. Yang selalu kita baca ikut hafznya, mim ba'dismuhu Ahmad. Kalau baca qalun hidupkan ya, mim ba'diyasmuhu Ahmad. Kalau berhenti, matikanlah ya. Jangan hidupkan ya. Jangan berhenti mim ba'diya. Tak boleh. Macam kalimah-kalimah lain lah. Kalau berhenti memang matikanlah ujung tu. Kita tak hidup kan. Wa idh qala Isa ibn Maryam. Matikan mim. Kita tak baca wa idh qala Isa ibn Maryam. Tak baca gitu. Ya, ya bani Israel. Matikan lam. Tak baca Israel. Jadi samalah. Berhenti mim ba'di. Sambung. Mim ba'di yasmuhu Ahmad. Okey. Ini 4 tempat yang dibaca dengan hidupkan ya idhafah. Okey. Itu kaedah kedua. Kaedah yang terakhir. Kaedah ketiga ialah apabila ya terletak sebelum mana-mana huruf selain hamzah lah. Dah hamzah wasal pun dah, hamzah qata' pun dah ada, hamzah wasal pun ada, timbul pula masalah, mungkin nak tanya
dah terjawab pun, macam mana pula kalau tak bertemu hamzah? Okey, jawapannya ialah kalau tak bertemu dengan hamzah, dijumpa huruf lain, maka kolun juga maka kolun dia baca dengan matikan ya tersebut. Matikan. Tadi baris kan? Ini dah suruh mati pula. Matikan ya, ya. Tempatnya mana? Ini tempat-tempat yang tersenarai. Boleh rujuk dalam buku tu yang tersenarai, iaitu pada halaman yang ke-50 ada sebanyak 9. Tak banyak ya. Ada 9 je. Tempat yang pertama surah An'am, yang kedua Ibrahim. Maksudnya kalau tengok yang pertama ya, saya cuba bincang sikit yang pertama ni, takut tak boleh nak baca kan ni. Kita selalu baca ya, kita selalu baca sebenarnya dalam doa iftitah. Cuma depannya tak ada qul lah. Dalam Quran qul inna solati ada ya. Wa nusuki semuanya ya tu mati ya. Salati wa nusuki, kalau ikut hafs inna salati wa nusuki wa mahyaya, betul tak? Kita baca hidup kan, wa mahyaya wa mahyaya wa mamati, mati balik, wa mamati mati, wa mamati mati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau baca kolun, semua ya itu dimatikan. Inna salati sama hafs, wa nusuki sama hafs, wa mahya, ayat ni beza. Wa mahya dia matikan ya yang di hujung, bila matikan ya hujung dia panjangkan 6 harakat. Wa mahyai, panjangkan 6 tu. Panjangkan mak, bukan panjangkan ya. Jangan silap ya. Jangan silap tekan minyak. Wa mahyai itu dah matikan ya sampai 6 harakat. Kita nak suruh mat tu yang panjangkan 6. Wa mahyai dah cukup 6. Yai matikan ya. Just mati. Sentuh je ya. Yai wa mamati. Itu sebut wa mamati. Okey. Boleh faham ya? 6 harakat di situ. Okey. Cuma hati-hatilah dalam doa iftitah yang kita baca, yalah walaupun dah kita kata tak adalah sampai peringkat batalnya solat, tapi nak doa iftitah tu baca betul. Inna solati, kalau ikut hafs, inna solati wa nusuki wa mahya, itu ya pertama 2 harakat, wa mahya. Ya yang kedua tak ada mat, wa mahya ya wa mamati. Sebab biasa kita dengar juga yang baca wa nusuki wa mahya ya, dia panjang juga. Ya itu salah ya. Wa mahya ya wa mamati itu tak betul. Wa mahya ya wa mamati. Masa kanak-kanak dulu memang gitu kita hafalkan. Sebab guru ajar gitu, ikut ya sama-sama anak-anak, ikut. Inna solati, ikut ramai-ramai. Wa nusuki, ikut ramai-ramai. Wa mahyaya. Jadi oleh kerana tersilap, gurunya suruh ikut, berhenti. Wa mahyaya. Jadi anak-anak tadi, murid-murid tadi pun ikut. Wa mahyaya. Melekat sampai ketua. Wa mahyaya wa mamati. Tu cuba adjust ya, cuba baiki. Okey. Okey, baik. Hati-hati situ. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh, termasuk situ, yang ketujuh surah Az-Zukhruf. Di sini, ya ini diletakkan, ya ini bagi riwayat kolun selepas huruf dal. Ya ibadi, sama ada wasal atau waqaf. Dia dalam Quran tak ada ya, tapi dalam bacaan kita letakkan ya. Ya ibadi, letakkan ya tu satu, matikannya juga ya. Matikannya. Okey. Kemudian terusnya ialah yang ke-9, 8, 9. Ini kalimah ma'i. Ini mana-mana tempatlah kalimah ma'i dimatikan ya. Okey. Habis.
tentang ya idhafah. Senang je, ada 3 kaedah je. Kaedah pertama, kaedah kedua, kaedah ketiga. Boleh sebut kaedah pun tak apa. Ya idhafah ada 3 kaedah. Kaedah pertama, kaedah kedua, kaedah ketiga. Tak adalah sebutlah kaedah pertamanya apa, kaedah keduanya apa, kaedah ketiganya apa. Ya. Apa-apa tu tengoklah dalam nota, dalam buku tu. Baik, selesai. Terus kita bagi tajuk yang terakhir, insya-Allah sempat ya, tajuk yang terakhir yang ke-13. Bab ya az-zawaid. Jangan confuse dengan yang pertama. Tadi ya idhafah, ini ya zawaid pula. Apa benda ya zawaid? Ya zawaid di sisi ulama Assalamualaikum, qiraat Ustaz. juga sama dengan ya Ustaz. idhafah. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya, ya. Boleh. Masih bab ya idhafah ni, ya idhafah ni, macam mana kita nak ya? Macam mana kita nak kenal ya yang di belakang kalimah, yang di akhir kalimah itu sama ada dia ya asal kalimah atau ya tambahan atau ya idhafah tu. Kita nak kenal macam mana dia? Okey, bagus soalan tu dan agak susah nak jawab. Bagus soalan Kak Siti dan agak susah nak jawab. Yang cuma Ustaz boleh sebutnya ialah kena merujuk kepada makna. Kalau kita lihat kepada maknanya dalam tafsirnya memberi makna aku, ini bagi kita lah ya, bagi kita yang tak tahu maksud dari segi bahasa Arab lah. Tapi kalau orang yang dah belajar bahasa Arab, dia dah ada dalam kepalanya kamus dictionary-nya dalam kepalanya, dia dah tahu, tak ada masalah, dia automatik dia boleh tahu je. Dia boleh tahu ini adalah ya idhafah yang memberi makna aku. Jadi kalau kita tak tahu maksudnya apa, buka tafsir, terjemahan, tengok, oh kalimah ni ada perkataan aku. Ada perkataan aku. Itu cara-caranya lah ya. Macam kita kata perkataan kan lah, Ustaz pernah sebut sebelum ni, kan. K-A-N tu kan. Bukan semua kan itu adalah merupakan imbuhan. Ya, bukan semua ya. Apa ni, kalau kita kata kemasukan, itu imbuhan lah, kemasukan. Tapi kalau kita kata perkataan makan, itu dah bukan imbuhan, dia dah asal. Jadi dia kena tahu maksud dia. Barulah kita tahu ini ya idhafah yang memberi makna aku ataupun dia adalah ya asal. Ya. Itu saja yang saya boleh sebut sebab dia nak sebut formulanya mungkin tak jumpa formulanya lagi ataupun kekuatan formula dia. formula dia nantilah datang ilham insya-Allah boleh dikongsikan. Ni belum datang. Okey. Sebab dia ada kaitan dengan apa kita kata ialah bahasa Arab lah, berkaitan dengan nahwunya sekali. Ada kaedahnya. Tapi kalau kita nak tahu, kita kena cuba mendalami ilmu bahasa Arab lah. Ilmu bahasa Arab. Ya, insya-Allah. Okey. Baik, itu je Kak Siti. Respon Ustaz. Okey, kita pergi kepada tajuk. Mungkin boleh buat bandingan dengan yang inilah. Yang kita nak sebut ni. Macam mana nak kenal ya? Ini satu hal. Nak kenal ya idhafah satu, ya zawaid mana satu pula. Jadi sebab dia huraiannya sama. Ya zawaid, ya tambahan juga. Ya yang ditambah. Ya yang ditambah. Ya apa ni, ya idhafah tadi ya tambahan. Ini ya ditambah. Ya ditambah ni dia ada beza sikit. Ia berada di akhir kalimah. Dia ditambah dalam bacaan. Resamnya tak ditulis tapi ditambah. Dalam resam mushaf Uthmaniyah. Ustaz datangkan di sini poin berkenaan dengan apakah beza antara ya idhafah dengan ya zaidah. Nampak hampir sama tapi ada perbezaan. Yang pertama ya idhafah. Ya idhafah ni dia ada pada resam. Dia dah ditulis, nampak ada ditulis tu huruf ya. Jangan confuse lagi, dia memang dah ya idhafah lah tu. Ya idhafah. Beza dengan ya zaidah dia tak ditulis. Bila baca ada. Tulisannya tak ada. Okey, pada resam tak ada. Itu perbezaan pertama.
Perbezaan yang kedua ialah berlakunya khilaf. Pada ya idhafah adalah antara fathah dan iskan. Perbincangan pasal ya idhafah tadi kita tengok ada kala baca baris atas, ada kala baca mati. Nampak tak? Ada baca baris atas, ada baca mati. Tapi kalau ya zaidah, perbincangannya nanti kita akan bincang ialah sama ada kena buang atau kena letakkan ya tersebut. Buang atau letak. Perbincangan berbeza. Yang tadi matikan dengan bariskan. Yang ni buang dengan letakkan. Kalau ya zaidah. Itu perbezaan yang kedua. Okey. Perbezaan yang ketiganya ialah kedudukan ya idhafah. Kalau kita perhatikan, ya idhafah ni dia terletak pada tempat di mana dia letak. Dia akan duduk bersambung dengan kata nama, dia boleh duduk. Bersambung dengan kata nama. Bersambung dengan kata kerja pun dia boleh jadi. Bersambung dengan kata sendi pun dia boleh juga. Jadi ketiga-tiga ini ya idhafah boleh berada pada tempat-tempat ini. Itu ya idhafah. Tapi kalau ya zawaid pula, ya zawaid pula ialah dia bersambung dengan kata nama dan kata kerja je. Dia tak ada kata sendi. Sama ada dia bersambung dengan kata nama ataupun kata perbuatan. Ad-da'i, itu kata nama. Al-jawari, itu kata nama. Yaumayati, itu kata kerja. Pening pula nak kenal macam mana kata nama, kata kerja. Kan masalah kan? Itulah nak sebut dia ada kait dengan bahasa Arab. It bonus bagi kita kalau kita tahu sedikit sebanyak tentang bahasa Arab. Jadi, kelebihan kita belajar qiraat. Sebab kita pun tak naklah nak masuk, contohlah kita tak masuk kelas bahasa Arab, tapi kita belajar qiraat 2 in 1. Kita dapat sebenarnya secara tak langsung, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah pun bincang pasal bahasa Arab, dah belajar bahasa Arab sikit sebanyaklah, akan disentuh. Tapi kita perluaskanlah ilmu qiraat itu, bukan sekadar baca je, tengok apa yang di sebalik perubahan-perubahan qiraat itu. Jadi step by step lah. Ya. Sebab itu saya sebut ada faedah yang besar melalui belajar qiraat. Kita akan dapat banyak pengetahuan, insya-Allah. Okey. Dan kalau nak betul-betul ambil bahasa Arab, maknanya kena masuk kelas bahasa Arab lah. Kelas macam RH Center pun juga ada buka kelas-kelas bahasa Arab. Boleh join kelas tersebut. Ustaz dimaklumkan ramai yang masuk kelas bahasa Arab kan. Yang masuk kelas bahasa Arab. Alhamdulillah. Itu ada orang panggil, ada cita-cita kita kenapa belajar bahasa Arab. Nak faham ayat yang kita baca, ya, nak tengok nak tengok dari macam mana dari segi bahasa Arab tu dalam Al-Quran. Yang keempat, ya idhafah ini terletak selepas huruf berbaris atau mati. Supaya kita tak bertukar, ya idhafah ke ya zawaid ni, ya idhafah ke ya zawaid, dia ada perbezaan, ada formula. Tapi macam Kak Siti tanya tadi, macam mana nak tahu ini maknanya saya, ini bukan maknanya saya. Dia kena tengok dari segi maknanya. Okey. Ya idhafah terletak selepas huruf berbaris atau mati, itu ya idhafah lah. Manakala ya zawaid ni biasanya dia akan terletak, dia memang akan terletak selepas daripada huruf berbaris saja. Dia takkan ada pada huruf yang mati. Maknanya kalau ada huruf mati, selepasnya ada huruf ya, confirm dia bukan ya zawaid, dia adalah ya idhafah. Okey. Baik. Itu formula. Tempat-tempat. Sekarang ni Ustaz akan sebut. Ya Kak Siti. Ya. Saya tanya satu lagi. Pada muka surat yang kita belajar ni kan, ni yang Ustaz baru lepas terangkan tadi, Kak Siti dah faham apa itu ya idhafah, lepas tu apa itu ya zawaid, faham. Tapi bila kita bincang dalam muka surat ni, ya zawaid tu sama ke dengan ya ziyadah? Apa beza dua tu? Dia sebut dulu kan, dia ada sebut ya ziyadah, lepas tu ada yang ya zawaid tu, dia beza dia macam mana tu? Kata jamak je Kak Siti. Ziyadah dengan zawaid. Plural singular. Oh, gitu je.
Okey. Okey, faham. Okey. Baik. Masih Ustaz. Okey, sama. Okey, tempat-tempat yang diisbatkan zawaidnya. Ya zawaid. Pasal banyak ni. Akan guna istilah zawaid lah. Pasal banyak ya. Okey. Menurut riwayat Qaulun. Apabila dibaca wasal dan dihadafkan apabila diwakafkan. Tadi berkaitan dengan tasrif lah tu. Tasrif tu kat Siti berkaitan dengan tasrif. Tempat-tempat yang diletakkan ya zawaid adalah dibacanya ketika wasal. Bila kita baca sambung, kita letak huruf ya. Bila kita wakaf, tak ada ya. Itu fungsi ya zawaid ni. Fungsi dia begitu. Kalau sambung ada. Kalau berhenti tak ada. Okey, ni kaedah umum. Tempatnya yang tersenarai ini sahaja. Itu ada berapa? Ada 23. Banyak tempatnya. Ada 23. Tak suruh hafal pun. Nak cakap banyak je. Tak suruh hafal. Sebab memang tak terhafal pun. Okey. Ad-da'i. Tempat pertama ad-da'i, da'ani. Wa idza sa'alaka ibadi. Itu ada ya, nampak tak? Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau Ustaz tanya itu ya apa tu? Mesti akan jawab ya idhafah. Anni. Macam mana boleh kenal? Ditulis. Ditulis. Fa inni. Ditulis. Qarib ujibu da'watad da'. Nampak huruf ain? Nampak tak ada ya dekat situ? Tak nampak sebab tak ditulis. Idza da'an. Lepas nun ada apa? Tak ada apa-apa sebab tak ditulis. Tapi dalam bacaan qaulun, kalau kita baca sambung, maka kita kena letakkan huruf ya. Ujibu da'watad da'i. Letak ya. Bila letak ya, jumpa hamzah, faham. Di situ akan berlaku mad munfasil. Boleh 2, boleh 4. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Okey, kalau kita bila kita letakkan ya, maka yang bertemu hamzah akan berlaku mad munfasil. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh. Kalau tak bertemu hamzah, maka dia jadi mad asli. Okey, baik. Ustaz. Cuma Ustaz. Ya. Tadi kan Kak Ti baca tadi, yang pagi tadi kan? Ada Kak Ti baca tadi yang Ustaz tanya tu, mu'ti'ina ila da'i tu. Kan? Lepas tu kalau sambung maknanya da'i yaku, maknanya dia boleh baca 2-4 jugalah. Ad-da'i harakat tu. Ad-da'i idza ad-da'i yaku. Ayat mana ni? Ayat tadi yang surah Al-Qamar. Mu'ti'ina ila da'i yaqulu. Oh, yang belajar pagi tadi. Pagi tadi. Lain tajuk tu. Mana dia boleh baca dua harakat dengan 4 harakat juga ke macam mana? Okey, pertama kena tahu di situ ada tak berlaku hukum ya zaidah. Ya zaidah. Surah Al-Qamar. Pertama kena tahu di situ ada tak dia disenaraikan ada ya zaidah. Okey, kita pun cek. Oh, ada dia tersenarai. Dia duduk nombor berapa? Dia duduk nombor tak sampai lagi sebenarnya, nombor 19. Dah jauh tu Kak Yati lompat tu sampai 19 tu. Tapi tak apa lah, tanya tak tengok terus. Sebab Kak Yati ada kaitan tadi. Soalannya nombor 19 surah Al-Qamar, soalannya kalau ada baca da'i nak baca berapa harakat? Jawapannya ialah tengok dia bertemu huruf apa. Kalau bertemu hamzah, hamzah qata, dah jadi mad munfasil. Maka boleh baca 2, boleh baca 4. Tapi kalau tak bertemu hamzah qata, dia jadi mad asli. Bila sebut mad asli, 2 harakat je lah. Boleh 4 lagi. Ya. Okey. Patah balik. Okey, patah balik yang ni surah Al-Baqarah ini kalau kita tengok di sini sebenarnya bagi bacaan qaulun harus 2 wajah. Bukan semua yang 2 wajah ni ya. Dia special, ada tempat yang special. Di sini specialnya boleh 2 wajah.
Iaitu apa dua wajah? Wajah pertama, buang huruf ya, tak ada ya. Tak ada ya, samalah dengan Hafs. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Tak ada ya. Tapi bila nak baca wajah kedua, letak huruf ya. Bila letak huruf ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ada ya. Okey. Lepas tu ada bertemu hamzah tu, dia jadi mak munfasil. Sekali lagi baca dengan 4 harakat. Begitulah seterusnya. Okey? Boleh faham? Itu ini khusus untuk tu Nombor 3, nombor 4 itu biasa. Sebenarnya kalau tengok dalam buku ustaz, memang ustaz dah bold tu untuk lagi faham lagi nampak tempat yang ada berlakunya ya zaidah. Okey? Boleh tengok nombor 5, nombor 6 kalimah al-muhtadi. Carilah kalimah al-muhtadi dalam ayat tu. Wa may yahdillahu wal muhtadi wa may yudlil. Syaratnya sambung baru ada ya. Berhenti tak ada ya. Nombor 8, nombor 9, nombor 10. Baca nombor ya. Nombor 11, nombor 12, 13, 14, 15. Yang penting kita faham. Bila kita jumpa huraiannya semua letak ya, letak je ya. Jadi mat apa? Jadi mat apa? Kalau bertemu hamzah mat munfasil lah jadinya. Kalau tak bertemu mat asli lah jadinya. Okey? Senang je. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tadi pernah sebut 23 surah Az-Zukhruf. Okey. Surah Az-Zukhruf ni dia special lah. Ini special pula ya. Surah Az-Zukhruf ni berhenti pun ada ya ibadi, sambung pun ada ya ibadi la khauf. Okey. Baik, itulah 23 tempat sahaja yang berlaku ya zaidah tambahan. Maka kalau kita belajar kiraat lain, tajuk ini akan ada. Ya idhofah ada, ya zaidah ada. Cuma tempatnya akan berubah-ubah. Kalau qaulun, inilah tempatnya berlakunya zaidah. Kalau kiraat lain, tempat lain pula. Jadi begitu seterusnya. Yang penting kita faham konsepnya. Kita tahu bila sebut ya zaidah merujuk kepada ya tambahan. Bagi qaulun, kebanyakannya ialah ya tambahan itu ditambah bila bacaan sambung. Dan dia tak diletakkan bila waqaf. Kecuali tempat tertentu yang kita dah sebut tadi, ada khusus, ya, ada special. Okey, baik. Ustaz, Ya. Yang az-zawaid ni memang dia kalau kita isbatkan dia, kita kena bariskan atas. Ya zaidah tak, dia matikan. Oh, dia matikan saja. Dia mat lah. Dia jadi mat lah kan? Mat asli atau mat mufasil tu lah. Okey. Kalau ada hamzah. Dia dimatikan. Kalau ada hamzah dia mat mufasil, kalau tak ada hamzah mat asli. Betul. Dia jadi gitu. Okey. Wa tammat usul riwayat qaulun an Nafi' wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Khatam. Betul. Riwayat qaulun. Kalau dekat boleh makan pulut, tapi jauh nak buat macam mana? Boleh je makan ustaz, kita buat masing-masing kat rumah. Saja yang gurau. Kena buat majlis tak? Okey, Majlis. alhamdulillah. Jadi selesai perbincangan kita tentang metodologi riwayat qaulun. Rasa 13 tajuk yang kita telah bincang, 13 bab semuanya. Bermula daripada kita sentuh tentang babul basmalah menyambung di antara dua surah, ya, sampai ke yang terakhir tadi ya zaidah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat makin bertambah pengetahuan kita tentang riwayat qaulun. Bila kita dah cuba talaki, daripada situ kita makin mantaplah tentang usul riwayat qaulun. Ya, sepertilah Hafs. Percayalah kita akan jadi seperti riwayat Hafs qaulun tu. Orang Libya pun terkejut. Hebat boleh tahu riwayat qaulun, boleh baca riwayat qaulun. Kenapa Ustaz sebut Libya? Sebab bacaan qaulun itu diamalkan di negara Libya. Juga diamalkan di negara Tunisia.
juga diamalkan di Algeria. Dan ada lagi tempat-tempat yang lain masih lagi amalkan bacaan riwayat qolun. Okey, macam tu orang Libya, dia kalau tak belajar Hafs dia takkan tahu bacaan Hafs. Kalau tak belajar Hafs lah, sebab mereka dah popular, tempat mereka masyhur dengan riwayat qolun. Okey. Dan kita begitu juga, kalau kita tak belajar qolun kita takkan tahu. Kita hanya tahu Hafs saja. Okey, baik. Alhamdulillah. Situ. Okey, Ustaz tak sempat nak sambung apa ni yang kita bincang awal tadi, ialah berkenaan dengan maksud kepada 7 huruf. Kerana masa dah habis 9.30, kita ada satu lagi urusan penting. Urusan penting iaitu berkenaan dengan soalan kuis kan. Soalan kuis. Alhamdulillah. Ini rezeki tuan-tuan dan puan-puan semualah ni. Berkenaan soalan kuis. Yang dah jawab tu kita bagi peluang yang belum jawab lah. Soalan yang apa ni, seperti biasa malam ni ada 2 soalan sebelum kita akhiri program kita pada malam ni untuk riwayat qolun. Dan besok pula, bila terlupa, besok seperti biasa kita ada pembentangan berkenaan dengan qiraah Hamzah, insya-Allah, sambung tajuk yang seterusnya. Jadi untuk soalan kuis 2 soalan yang diberikan. Dan soalan pertama seperti biasa, yang boleh jawab tu angkat tangan lah. Angkat tangan tu tekanlah kat mana-mana. Ustaz pun tak tahu nak tekan, dekat more asalnya ada. Dekat more tu boleh tekanlah. Okey. Baik, soalan yang pertamanya ialah sebutkan satu kaedah ya idhafah dibaca dengan baris atas dan bagaimana cara bacaan ayat di bawah. 1 in 1. Soalan pertama ada 2 benda. Satu kaedah ya idhafah. Tertinggal A. Sebab nak cepat tu. Sebab sebutkan satu kaedah ya idhafah dibaca dengan baris atas. Ini senang, tengok nota je boleh jawab. Cuma yang bawah tu lah pening sikit. Sikit je, tak banyak. Dan cuba baca. Bagaimana nak baca ayat di bawah? Okey, silakan. Ada talian hayat tak? Tak ada. Kita ada 66. Tadi 70. Sekarang 65. Daripada kalangan 65 ini, tolak yang dah pernah jawab. Bagi peluang pada yang belum jawab. Kalau salah, tak apa, cuba je. Biasanya kalau salah pun Ustaz cuba betulkan. Last sekali jadi betul. Angkat tangan. Okey, Kak Siti Salmi. Siti Salmi angkat tangan. Okey, ya, saya cuba Ustaz ya. Mungkin dah on video, cuma lain internet tak kuat kan? Saya tak on video, saya on suara dia. Okey, tak apalah, dimaafkanlah. Boleh ya? Okey, saya silakan. cuba nak. Saya belum belajar tapi saya cuba tadi saya dengar Ustaz bagi tahu. Okey, Baca, saya cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soalan pertama dulu. Soalan pertama ni nak baca dia ya. Saya bacakan ya idhafah tu berbaris atas kan? Bukan, ada 2 sini. Soalan Ustaz, sebutkan satu kaedah. Ya idhafah dibaca baris atas. Bilakah ya idhafah dibaca baris atas? Cuba hurai sikit. Okey, saya kena baca Ustaz Belum baca ayat di bawah tak? Ustaz tak nak baca di bawah lagi. Nak suruh menjawab soalan pertama tu dulu. Itu satu kaedah ya idhafah dibaca dengan baris atas. Ya, dan bagaimana cara bacaan ayat di bawah ni Itu dah jadi soalan 2. Dah jadi nombor 2. Cuma nak tahu yang pertama dulu. Apa dia? Yang pertama tu apabila ya idhafah tu bertemu dengan mad munfasil. Bila ya idhafah bertemu dengan mad munfasil? Bukan hamzah kata. Maaf. Mad munfasil pula. Hamzah kata. Apabila ya idhafah bertemu dengan hamzah kata. Okey. Dia akan baca dengan baris atas. Dia sama ada berbaris atas ke berbaris bawah.
Jadi ya idhafah tu berbaris atas. Okey, sebiji macam nota tu. Okey. Baik. Seterusnya, bagaimana cara bacaan ayat di bawah? Oh, baca dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Irji'i ya ila rabbika radiyah. Itu je. Itu jawapannya. Irji'iyya. Ya. Okey. Kalau begitu, irji'iyya ila rabbik. Ada dua soalan dalam satu ni. Dalam soalan pertama ini, yang pertama dah betul, yang kedua tak betul. Tak betul macam mana, yang kedua tak betul. Macam mana pengadil? Dia kenapa dia tak betul lah? Ya dia berbaris atas. Bagaimana cara bacaan di bawah ini? Kalau ustaz jawab, Kami. Kalau ustaz jawab, ustaz pula dapat hadiah. Jadi ustaz tak boleh jawab. Okey, tak apa. Kak Siti, kita tunggu dulu Kak Siti, tapi Ina Kak Ros dah ambil nama Kak Siti, cuma kita nak dengar yang ada yang angkat tangan tadi. Cuba angkat tangan sekali lagi yang tadi. Okey, saya turunkan tangan ya Ustaz. Turunkan tangan dulu yang. Okey. Macam mana nak turunkan ni? Macam mana nak turunkan? Okey. Saya dah turun tangan. Orang tadi yang cuba nak menjawab. Okey, iPhone. Kak Zarina. Ustaz, saya cuba Kak Zarina pernah jawab tak sebelum ni? Sebelum ni saya tak pernah jawab. Tapi saya cuba, saya tak nak hadiah Ustaz. Saya cuba je. Okey, tak apa, cuba je. Hadiah bagi Kak Ustaz. Saya kira. Okey. Ustaz, yang pertama yang pertama yang tentang Ustaz kata kaedah tu, ya tu berbaris di atas ialah ya idhofah apabila dia bertemu hamzah kotok, yang macam tadi Kak Siti cakap tu. Yang kedua ialah ya mutakalim, hamzah wasal atau lam takrif. Itu je saya tahu. Okey. Dia ada 3 kan? Okey, itu dia ada 3 tapi Ustaz nak 1 dah okey lah tu. Yang bawah ni pula, bagaimana cara bacaan ayat di bawah? Yang ni. Nak baca macam mana ayat ni? Yang baca sebab dia bertemu dengan hamzah kotok dia tu, maknanya dia mad mufasil kan, dibaca dengan 4 harakat. Ya ke? Ustaz Adi saya. Tadi Kak Zarina sebutkan bila ya bertemu dengan hamzah, itu dibaca baris atas. Ya. Betul. Betul. Saya nak baca di sini. Irji'i ya ila. Betul ke? Ustaz. Irji'i ya ila. Ya tu difathahkan, di baris fathahkan. Ya, baris atas. Okey, sama dengan Kak Siti baca jugalah tu. Okey, sama dengan Kak Siti baca juga. Maknanya turunkan tangan dulu. Ya. Okey. Baik, Haji Ahmad nak cuba. Silakan Haji Ahmad. Ini Ustaz kira yang last untuk soalan pertama. Sila Haji Ahmad. Okey, connecting to audio. Dia tengah, okey, baru dapat. Unmute balik. Okey, silakan Haji Ahmad. Boleh? Nampaknya Haji okey. Haji Ahmad mungkin ada masalah problem. Masalah problem internet. Jadi Ustaz bagi pada ni dulu. Kak Rusia, nampak Kak Rusia ada angkat tangan. Sila Kak Rusia. Ya, saya cuba baca ya Ustaz ya. Kak Rusia boleh on video ke tak masalah internet? Saya apa ni suara aja Ustaz ya. Okey, tak apa. Saya cuba. A'udzubillah. Ya, saya cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
راضية مرضية. Lagi, terputus. Sekali lagi. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Okey, maknanya Kak Rusia sama dengan Kak Zarinah tadi, sama dengan Kak Siti. Sama. Maknanya soalan ini tak komplit, tak betul lah dari jawapan tu. Ustaz bantu, nampak Kak Suzik nak jawab tu, nampak ada on video. Okey Kak Suzik, Ustaz bagi peluang pada Kak Suzik. Thank you Ustaz. Okay. Waalaikumsalam. Jawapan insya-Allah saya cuba Ustaz. Dia okey. Satu kaedah tu ialah bila ya idhofah tu bertemu hamzah qata' baris bawah, atas atau depan. So yang ni baris depan lah. Ya. Okey. Cara nak baca dia memang mak mufassir sebab irji'i tu bukan untuk saya. Irji'i tu ada suruhan fi'il amar. Irji'i ila, dia baca 4 harakat juga. Dia tak baca yang irji'iyah tu. Betul tak Ustaz? 2 harakat tak boleh. 2 harakat tak boleh. 6 Cik Ustaz, dia baca 2 harakat. 2 harakat boleh sebab kalau dia kolun kan, so dia boleh baca 2 harakat atau 4 harakat. Tapi dia tak boleh baca yang irji'iyah tu lagi. Irji'iyah sebab dia bukan saya, dia bukan saya. Betul kan Ustaz? Okey, betul. Jadi Kak Ros, Kak Lina ni, Kak Suzik jawapannya tepat. Yang lain tadi separuh-separuh. Jadi Kak Suzik jawab tepat dan siap dengan huraiannya kenapa. Bukan setakat baca kenapa. Ini mungkin menjawab kepada Kak Siti juga. Kak Siti ada tanya tadi, irji'i ila, memang kalau ikut kaedah huruf ya idhafah bertemu hamzah qata' akan dibaca baris atas. Ustaz pun datang satu ayat mengelirukan sedikit. Mengelirukan sedikit. Ramai yang akan nak cuba baca irji'iyya ila, dia merujuk pada kaedah pertama. Tapi sebenarnya dia lupa. Kita dah bagi pengertian kepada ya idhafah bermakna ya mutakallim, ya bermakna saya. Jadi di sini ya bukan bermakna saya. Seperti Kak Suzik sebut tadi, ya ini adalah merujuk kepada kata perintah. Fi'il amar. Bagi muannas, fi'il amar bagi muannas dia mesti tambah ya. Kalau lelaki muzakkar dia tak ada ya, irji'. Kalau muannas dia akan tambah ya. Itu kaedah bahasa Arabnya begitu. Ya, tata bahasa Arab senang nak faham. Ni merujuk kepada lelaki ke perempuan ni. Tengok ada ya. Maksudnya di sini ialah ada kena tahu tentang bahasa Arab. Tengok. Tak buka tadi baru faham Ustaz. Oh ya. Okey. Masya-Allah. Selesailah soalan pertama. Tahniah Kak Suzi. Soalan yang kedua. Kenapa ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan maksud 7 huruf? Jatuhkan tangan tu. Kenapa ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan maksud 7 huruf? Buanglah dalam tu. Tertulis pula tu. Menjelaskan maksud 7 huruf. Kenapa ulama berbeza pendapat? Haji Ahmad belum turunkan tangan. Ustaz turunkan dulu, lepas tu angkat balik. Okey. Siapa yang boleh jawab kenapa ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan maksud 7 huruf? Dalam hadis yang Nabi sebutlah. Okey. Why? Because ulama qura ni, ulama qura. Sebab malam ni malam akhir untuk kolom soalannya. Okey, Haji Salim. Haji Salim Al-Maidani. Ustaz Salim ni. Ustaz Salim silakan. Al-Maidan. Jauh ni, macam mana ni jauh ni? Daripada Medan. Silakan on mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi perbedaannya karena pada masa turunnya Al-Quran imam-imam qiraat belum ada Ustaz. Pada masa turunnya Al-Quran imam-imam qiraat belum ada. Okey, apa yang kaitannya kenapa ulama berbeza pendapat?
Oh, bila ulama belum ada, maka berbezalah pendapat. Macam gitu, Ustaz Salim? Jadi Ah, kenapa ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan maksud 7 huruf? Karena pada masa turunnya Al-Quran, imam qiraat belum ada, Ustaz. Okey, ini jawapan Ustaz Salim. Okey, kurang tepat lagi Ustaz. Kurang tepat jawapan itu. Ustaz buka satu lagi. Yang lain, cuba. Ustaz. Ustaz Salim, berani mencuba. Haji Ahmad ke siapa ke apa ni angkat tangan? Ish. Soal payah ke? Itu macam mudah je sebab Ustaz dah sebut pun tadi dalam awal-awal masa pembentangan Ustaz dah sebut pun. Lupalah Ustaz, lupa. Sebab Ustaz saya jawab boleh? Kalau saya jawab boleh? Angkat tangan. Kak Zarinah dia angkat tangan. Kak Maimunah pula angkat tangan. Ustaz bagi Zarina dulu. Kak Zarina dulu jawab sebab dia angkat tangan tadi. Silakan. Ustaz cuba je ya. Tak apa ya. Ya, cuba. Boleh cuba tak kena berdiri kat kursi pun. Okey. Sebab perbezaan dia kalau tengok daripada segi mufrad, muzakkar dan jamak daripada Ibnu Katsir, yang kedua tasrif dia fi'il daripada madi mudhari' ataupun fi'il amar. Lepas tu perbezaan daripada sudut segi i'rab dia. Okey. Maknanya Kak Zarina cuba menghuraikan apa maksud 7 huruf. Oh ya. 7 huruf. Jadi belum menjawab lagi soalan Ustaz, kenapa ulama berbeza pendapat? Ustaz dah sebut tadi kan. Maksudnya ulama kan berbeza pendapat. Nabi sebut sekali je. Maksud Ustaz, Nabi sebut Quran turun 7 huruf. Oh ya ke? Ulama cuba berbeza-beza pendapat. Sila Kak Maimunah tadi. So, Kak Maimunah ada angkat tangan tadi. Ustaz bagi Kak Maimunah kejap. Mana Kak Maimunah, dah hilang kan? Saya Ustaz. Silakan. Tadi saya pun sebenarnya hampir sama dengan jawapan. Itu perbezaan yang tidak terkeluar daripada 7 perkara tu. Okey. Macam duduk sama dengan Kak Zarina lah ni. Sudah kat tanya. Perbezaan daripada tasrif fi'il. Tak tepat. Tak tepat okey, tak apa. Tak tepat. Jawapan itu Kak Zalina. Kak Zalina, silakan. Boleh Ustaz? Kak Zalina on mic. Ustaz. Tak pergi. Assalamualaikum Ustaz. Ya Kak Zalina. Boleh dengar Ustaz? Boleh. Silakan. Okey Ustaz, saya cuba. Okey, kerana Nabi ada menyebut Al-Quran diturun dengan 7 huruf. Tapi dia tak menerangkan apa itu 7 huruf. Dan pada waktu itu sahabat-sahabat juga tidak ada siapa pun bertanya. Jadi tidak ada penerangan khusus berkenaan itu. Jadi bila ulama-ulama qura mereka membahaskanlah daripada pandangan-pandangan mereka sendiri. Boleh terima ke Ustaz? Okey. Okey, baik. Itulah jawapannya. Kak Zalina, itulah jawapannya untuk maklumat semua-semua. Masya-Allah. Betul ke? Ulama berbeza. Sebab Ustaz dah sebut tadi. Betul. Yang Marha. Yang menjadi khilaf, sebab jadinya khilafnya kerana Nabi tak cerita. Ustaz dah sebut awal tadi kan. Kenapa Nabi tak cerita? Sahabat tak tanya. Kenapa sahabat tak tanya? Kerana mereka dah maklum, dah tahu. Ya, takkan dah tahu, dah tanya lagi. Mereka dah tahu. Cuma ulama-ulama terkemudian, mereka membahaskan apa sebenarnya maksud 7 huruf. Yang ni kata begitu, yang ni kata begini, macam-macam sampai berapa pendapat tadi? Sampai 40 pendapat. 40 pendapat. Kan? Itu je lah jawapannya kenapa berbeza.
pandangan dalam menjelaskan 7 huruf. Okey, alhamdulillah selesai. Malam ni ke malam yang paling lama sekali kita bersiaran, melebihi 20 minit. Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat ke semuanya dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menyambung lagi, jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita dah minggu hadapan hari Isnin dah mula solat tarawih. Jadi program kita akan bertukar waktu, iaitu kita akan bersiaran jam 5 petang. Jam 5 petang hari Isnin untuk riwayat yang baru, iaitu metodologi untuk riwayat Warash. Kolum belum mahir lagi dah tukar Warash. Memang itu jalan kita dengar, insya-Allah. Kalau tak faham lagi, tengok dari segi rakaman Kak Lina ada dalam YouTube Kak Lina, yang Ustaz pun boleh tengok juga. Jadi boleh ulang-ulang kali mainkan rakaman itu, cuba faham balik. Dan kita bersiaran untuk riwayat Warash hari Isnin, kemudian hari Selasa sama juga yang untuk Hamzah. Seperti biasalah kita akan mula pukul 5 suku. 5 suku insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapat ambil bahagian lagi, dapat bertemu lagi pada masa akan datanglah insya-Allah ya, minggu depan. Okey, setakat itu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami apa. Amin. Tak je lah. Ustaz, please. Jam. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Banyak Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada khair Ustaz. Hai. Yang mana dia? Di laut. Di laut. Ustaz. Tak ada Ustaz tepi laut nyari. Bye. Ya,